السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi Muhammad Mahdi Syarudin, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membincangkan ayat ke-132 daripada surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Maksudnya, dan serulah keluargamu agar melaksanakan salat dan sabarlah mengerjakannya. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kamilah yang beri rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Wal 'aqibatu littaqwa, ni tuan-tuan, seperti yang telah jelaskan, aqibah biasanya merujuk dalam bahasa Arab kepada perkara-perkara baik. Berbanding dalam bahasa Melayu, bila kita rujuk perkataan akibat, biasanya yang tersemat dalam minda kita adalah perkara-perkara yang baik. Ini beza daripada bahasa Arab. Macam juga kita guna perkataan fitnah. Fitnah ni merujuk kepada tuduhan. Sebenarnya dalam bahasa Arab, fitnah ni adalah ujian. Fitnah adalah kesukaran, kesulitan bagai bentuk sekalipun, dan tuduhan itu satu daripadanya. Tuduhan dalam bahasa Arab dipanggil sebagai buhtan. Nanti kita akan lihat dalam hadisatul ifk, izin Allah SWT nanti kalau ada peluang menulis surah An-Nur. Fitnah ataupun tuduhan, buhtan yang telah ditujukan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, iaitu kepada Ummul Mukminin, isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha sendiri. Wal 'aqibatu littaqwa, ni maksudnya adalah kesudahan yang baik untuk orang yang bertakwa di akhirat nanti. Ada setengah ulama menjelaskan, seperti contohnya dalam tafsir Ibn Jarir Tabari, maksud kesudahan ini dunia juga akhirat. Dunia hatinya tenang, hidupnya lapang, bahagia, walaupun tak punya wang yang banyak. Akhirat besok syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, ra'aitul laylata ka'anna fi dari Uqba bin Rafi' wa anna utina bi rutabin min rutabi ibni Tab, fa'awaltu dhalika anna al-aqibata lana fi dunya wa rifa'ata lana wa anna dinana qad tab. Malam tadi aku telah bermimpi seakan-akan berada di rumah Uqba bin Rafi', dan ketika itu kita diberi makan kurma masak ibn Tab. Ini merupakan salah seorang penduduk Madinah. Lalu aku mentakwilkan mimpi itu bahawa akibat yang baik bagi kita di dunia juga, di dunia kejayaan dan akhirat besok. Dunia ini kehebatan, ketinggian, dan akhir besok kejayaan, dan agama ini telah benar-benar sempurna. Lihat apa saja mimpi, tuan-tuan, takwilkanlah perkara yang baik, kod mana pun. Baik sangkalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mimpi yang buruk, jangan cerita dengan orang. Betulnya mimpi yang buruk jangan cerita dengan orang. Berpalinglah ke sebelah kiri dan isyaratkan dengan ludah, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nescaya dia tidak akan mudaratkan kamu, wahai saudara. Dan kalau dapat lebih baik lagi, bangkit untuk angkat sembahyang dan sembahyang sunat tahajud. Bila datang mimpi yang mengganggu ketenteraman hati kita, bila baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, insya-Allah gangguan yang berlaku di tidur itu hanyalah merupakan mainan, dia tidak akan berpanjangan keluar. Mohonlah kepada Allah SWT bantuan, kerana gangguan datang dari syaitan. Ini dalam kes takwil Nabi SAW, penjelasan Nabi SAW kepada maksud wal 'aqibatu littaqwa. Saya ini hati dan dikasihi sekalian, ayat yang sedang kita bincangkan ini juga, bila kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, menunjukkan bahawa, sebagai contoh dalam riwayat Ibn Abi Hatim, jika Nabi SAW bersama dengan salah seorang isterinya keluar di rumah, dan dalam perjalanan itu kelihatan orang yang hidup dengan perhiasan dunia, maknanya nampak kekayaannya menunjuk-nunjuk di kalangan munafiqun terutama,
Maka sampai saya ke rumah, Nabi SAW akan baca mula dari ayat 131 sampailah 132 ini. Ayat 131 telah kita bincangkan sebelum, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, bagaimana Nabi SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Bila Nabi melihat saja perkara seperti itu, Nabi akan ingatkan para isterinya, janganlah kalian melepaskan pandangan, melepaskan kagum kepada anugerah Allah terhadap golongan mereka itu. Itu hanyalah perhiasan dunia untuk kami uji mereka padanya, sedangkan rezeki Tuhan kamu adalah lebih baik dan kekal. Dan perintahkan keluargamu agar sentiasa salat dan hendaklah bersabar atasnya. Kami tidak minta rezeki kepada engkau, bahkan kami yang bagi engkau rezeki dan kesudahan yang baik adalah untuk mereka bertakwa. Dalam satu riwayat daripada Ibn Abi Hatim yang lain yang diterima oleh Ja'far pun mengambil sabit, bila hati Nabi SAW ditimpa rasa kesulitan, rasa tertekan, stres dan sebagainya, maka Nabi akan panggil segenap isi keluarga. Nabi menyuruh mereka untuk sembahyang, as-salah, main salat. Jadi sahabat pun mengatakan penjelasan kepada hadis ini bahawa Nabi-Nabi pun menghadapi kesulitan dan mereka salat. Kita yang menghadapi kesulitan pada ini lebih-lebih lagi kena salat. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ayat yang 131-32 ni kalau kita perhatikan kata Pak Hamka dalam ayat-ayat yang telah kita bacakan ini mencakupi beberapa bimbingan yang begitu jelas kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kita sebagai pedoman. Iaitu yang pertama, baginda disuruh sabar menghadapi celaan dan juga penghinaan, tuduhan oleh golongan yang benci Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, baginda disuruh untuk taat, mengerjakan sembahyang, salat pada waktu yang telah ditentukan, terutamanya 5 waktu ini. Diikuti pula dengan salat-salat nafilah, duha sebagai contohnya, 2 rakaat sebelum subuh sebagai contohnya, salat tahajud yang dimaksudkan itu. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW dan kita yang nak mengikuti Nabi ni janganlah terpesona melihat kelebihan yang diberikan Allah kepada golongan yang lalai. Semua itu merupakan perhiasan hidup dunia saja. Rezeki yang halal yang perlu kita usahakan walaupun sedikit, redalah dengannya, kerana jaminan syurga oleh Allah SWT itu yang lebih baik, lebih utama untuk difokuskan. Lagi yang keempat, kita pengajar lihat dalam perenggan yang sedang kita pelajari berakhir daripada ayat 132 ini, hendaklah kita ni mendidik keluarga supaya ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Susah macam mana pun nak, tak apa nak. Dulu zaman Jepun atuk hidup lagi susah. Jadi hari ni cuma kita tak dapat nak naik kereta pergi sekolah kerana kereta ditarik, sebagai contohnya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tak mampu nak bayar, ekonomi tak berapa stable. Naik motosikal tak apalah nak, yang penting kamu pergi sekolah. Jangan fikirkan sangat, belajar sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kamu dapat membela nasib kami dan nasib kamu sendiri pada masa akan datang. Ajar anak-anak kita untuk salat, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Hari cuti ajar mereka sembahyang sunat duha. Sebab kemenangan, ketenangan jiwa yang hebat ini akan diberikan Allah SWT selepas kita berjaya menghadapi rintangan dan kesulitan hidup, yang disebut sebagai wal aqibatu littaqwa. Jadi hendaklah kita mendidik, mengasuh keluarga kita agar mereka menjadikan kehidupan rumah Nabi Muhammad SAW, Baitun Nubuwah itu sebagai teladan. Dan hiduplah dengan sederhana, jangan dimewah-mewahkan mereka, kerana kehidupan ni tak semestinya sentiasa berada di atas, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Nanti dalam surah Al-Ahzab kita akan lihat bagaimana isteri si Nabi Muhammad SAW pun dalam ayat dipanggil para ulama sebagai ayat takhir. Takhir ni maknanya Nabi pun disuruh memerintahkan para isterinya supaya buat pilihan. Takhir makna pilihan. Kau nak duduk dengan aku dengan serba sederhana macam ni ke, ataupun kau tinggalkan aku dan kau boleh hidup mewah. Maknanya aku tidak akan memberi kepada kamu kemewahan. Kalau kamu memilih dunia, Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW berikan takhir kepada mereka. Takhir, dia berkata istikhara, bagi pada kamu pilihan. Kalau kamu nak dunia, aku akan ceraikan kamu. Dan insyaAllah kita akan lihat perkara ini tuan-tuan, tentang perintah Allah SWT yang tegas kepada Nabi Muhammad SAW, supaya mereka mengerti kehidupan dunia ini, kemewahannya tidak layak untuk Nabi Muhammad SAW.
Kalau nak hidup senang, jangan bersama dengan Nabi SAW. Lagi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi ingatkan juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang lain, sebuah hadis dari Ibn Majah daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dalam kes berkaitan dengan harta dunia ni, rezeki yang Allah berikan. Sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ja'ala al-humuma hamman wahidan hamma al-ma'ad kafahu Allahu hamma dunya, wa man tasha'abat bihi al-humum fi ahwali dunya lam yubali Allahu lahu fi ayyi awdiyatihi halak. Dalam hadis dari Ibn Majah di sini, pernah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, siapa yang disusahkan olehnya, walaupun ada banyak kesusahan, tapi dia membayangkan hanya satu kesusahan saja dalam kehidupan, iaitu kesusahan bagaimana bebas tak daripada mahkamah Allah kelak. Man ja'alal humuma hamman wahidan hammal ma'ad, dia rasa dunia ni tak susah, sakit pun kafarah daripada Allah. Gaji tak banyak pun Allah suruh kita bersifat dengan sifat ridha. Kematian pun tanda kita akan kembali pada Allah. Semuanya tidak merupakan ham bagi. Ham maknanya susah hati. Dia cuma fikirkan besok duduknya di depan Allah boleh tak jawab soalan-soalan yang kemukakan. Itu yang paling dibimbangi olehnya. Maka dengan sebab perasaan seperti itu, Allah akan hilangkan segala keresahan hidup. Tetapi siapa yang hidupnya macam-macam benda dia fikirkan, sibuk dengan urusan dunia ni, bimbang pun perkara semuanya berkaitan dunia, takut bisnes drop, takut orang tipu, takut isteri main kayu tiga, takut semuanya perkara bersifat dunia kerana hatinya yang lalai. Maka refleksi itu dia akan lihat dalam hidupnya sendiri. Sebenarnya kita melihat dunia ni dengan perspektif, persepsi hati kita sendiri, tuan-tuan. Kita melihat orang jahat kerana kita yang jahat sebenarnya. Kita melihat orang menipu kerana kita menipu orang sebenarnya. Kita melihat manusia khianat, sebenarnya kita yang khianat. Maka kita akan bertemu orang seperti itu selalu, tuan-tuan yang dimiliki Allah sekalian. Dalam hadis ini Nabi mengingatkan, kalau sibuk kamu dengan urusan dunia, kamu tidak terfikir pun tentang kesusahan akhirat besok, maka kesusahan kamu akan bertambah-tambah, bersimpang siur, tak selesai-selesai, tasya'abat. Dan Allah pun tidak akan pedulikan kamu di mana saja kamu mati. Dengan sebab itu, tuan-tuan, kita belajar pasal syukur pada Allah SWT. Kerana Nabi-Nabi yang diutuskan Allah SWT pun tak terpelihara daripada gangguan dunia, tarikannya, terpesona dengan godaan-godaan, tapi semuanya mohon bantuan kepada Allah SWT. Kerana itu Allah turunkan ayat ini untuk kita faham takwanya, istiqamahnya, ridhanya, rezeki yang ada di sisi Allah itu yang hendak dicari. Maka dengan rasanya akan redalah rasa yang berontak, menyatakan ketidakpuashatian dalam hati dan sebagainya. Ikhwati fillah, kemudian datang ayat ke-133 dari surah Taha, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbih awalam ta'tihim bayyinatu ma fi as-suhufil ula walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanatabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza qul kullu mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus sirati sawi wa man ihtada. Mereka berkata, alangkah baiknya kalau dibawakan kepada kita satu tanda daripada Tuhan. Bukankah telah datang kepada mereka keterangan yang ada dalam catatan-catatan terdahulu? Dan kalau kiranya kami binasakan mereka dengan satu seksa dari sebelumnya, nescaya mereka akan berkata, wahai Tuhan kami, mengapa tidak engkau utuskan kepada kami seorang rasul agar kami ikut ayat-ayatmu sebelum kami jadi hina dan kami jadi rendah? Katakanlah, semuanya pada menunggu, maka kamu pun menunggulah kamu, maka akan kamu ketahui kelak siapa yang memiliki jalan lurus dan siapa pula yang akan mendapat petunjuk. Jadi Allah memberitahu orang-orang kafir berkaitan dengan pernyataan mereka, laula, mengapa ia tidak? Maksudnya mengapa Muhammad tidak bawa bukti dari Tuhannya yang menunjukkan kepada kebenaran dia merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini satu bentuk yang dipanggil sebagai satu teknik gaya bahasa yang menunjukkan kepada tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, tahdid. Tahdid ini maknanya dorongan untuk terjadinya sesuatu setelah disebutkan huruf ini. InsyaAllah kita akan lihat mengapakah golongan musyrikun memberikan berbagai-bagai alasan, walhal hati mereka sudah pun dikunci daripada mengikuti kebenaran.
Mohonlah kepada Allah selalu supaya hati kita ni terbuka untuk menerima kebenaran, hidayah, mengikutinya, lunak, lembut. Mohonlah selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti dalam ayat ke-8 surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, bukakanlah pintu hati ini, tetapkanlah dia kebenaran, Engkau Maha pemberi anugerah. Janganlah Engkau gelincirkan hati ini, Allah SWT, kerana Engkau memiliki segala-galanya. InsyaAllah lanjutan dari perkara ini akan kita sentuh dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.